Bismillah. Kita mula insya-Allah. Suara saya jelas tak? Nama dah tinggal kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, pagi hari Minggu, hari Ahad, sepatutnya waktu tidur ni. Tak. Tapi kita memilih dengan ikhtiar kita sendiri untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu. InsyaAllah kita sambung muzakarah kita pada perbahasan sujud sujud apa? Sujud sahwi dah selesai. Sujud at-tilawah. Muka surat 205 kan? Tu. Muka surat 205 kitab Al-Mu'nisul Jalis insyaAllah. Sujud at-tilawah. Dia sekarang ni min idhafatil musabbab ila sabab. At-tilawah mudhaf ilah itu sebab. Sujud tu musabbab. Bila kita baca ayat tilawah maka kita dituntut untuk sujud. Jadi sujud tilawah min idhafati al-musabbab ila sababi. Saya punya cetakan kedua. Okey. Kita baca sujud tilawah arba'a asyrata sajdatan. Sujud tilawah ni ada 14 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Fatusannu dakhil as-salah wa kharijaha. Dan disunatkan sujud tilawah ini dalam sembahyang dan luar sembahyang. Okey. Bila disunatkan sujud tilawah. Kalau tengok poin nombor 1 kat bawah tu, satu khulasah yang baiklah daripada Syekh Mustafa. Syekh Mustafa sebut tempat disunatkan kita sujud tilawah ialah yang pertama, kalau kita baca ayat tilawah bukan dalam sembahyang dan juga bukan pada waktu al-karahah, 5 waktu tu. Tak. Walaupun kita baca ayat Quran tu memang niat untuk sujud. Jadi kita baca ayat Quran di luar sembahyang dan juga di luar waktu karahah. Walaupun kita baca memang niat untuk sujud, maka dituntut untuk kita sujud. Kalau kita baca bukan niat untuk sujud, juga dituntut untuk kita sujud. Yang kedua, kalau kita baca ayat tilawah dalam sembahyang. Sunat juga kita sujud kalau kita baca ayat tilawah tu bukan niat untuk sujud. Contoh tarawih. Tadi kawan tu baca juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Kebetulan kena satu juzuk yang ada padanya ayat tilawah. Maka selepas dia baca ayat tu secara sempurna, sunat dia sujud tilawah lah. Jadi dia baca ayat tilawah tu bukan niat untuk sujud tak. Tapi memang betulan hari tu memang hari yang sepatutnya dia baca ayat tilawah. Berbeza dengan orang yang sengaja cari ayat tilawah, sengaja baca dalam solat dengan niat sengaja untuk sujud. Ketika itu kalau dia sujud batal sembahyang dia. Boleh? Yang ketiga, pada subuh hari Jumaat lah. Kita baca ayat surah As-Sajdah tu. Jadi kita baca surah As-Sajdah ada ayat tilawah. Kita baca ayat tilawah tu memang niat untuk sujud. Ketika itu sunat kita sujud. Kita baca ayat tilawah tu bukan untuk sujud. Sunat juga kita sujud. Boleh? Okey. Ada lagi poin kat bawah tu. Kalau seseorang tu baca ayat tilawah bukan dalam sembahyang, tapi pada waktu karahah. Contoh lepas subuh, dia baca ayat tilawah.
Lepas subuh ni, lepas sembahyang subuh, waktu apa haram kita sembahyang tak? Haram sembahyang sunat. Jadi kalau seseorang tu baca ayat tilawah di luar solat, tak. Tapi pada waktu al-karahah, dia baca tu bukan niat untuk sujud. Maknanya dia bukan sengaja baca ayat tilawah di dalam waktu karahah dengan niat sengaja untuk sujud dalam waktu tu. Tak. Dia tidak ada niat untuk sengaja sujud dalam waktu tu. Tapi tak, dia terbaca ayat tilawah dalam waktu al-karahah. Ataupun memang wirid dia baca Quran dan ketika itu dah sampai pada ayat tilawah. Ataupun hari tu kebetulan dia buka satu muka surat, dia pun baca. Tiba-tiba dalam tu ada ayat tilawah. Jadi dia baca ayat tilawah di luar solat. Tapi dalam waktu karahah, selepas subuh. Tak. Adakah dia baca tu dengan niat untuk sujud? Tak. Ketika itu kita sebut, hukum dia baca ayat tilawah tu tak makruh, tidak dimakruhkan. Dalam masa yang sama, tidak disunatkan juga dia sujud. Walaupun dia baca ayat tilawah. Sebab apa? Sebab ketika itu waktu al-karahah. Ustaz, kalau dia sujud juga, kita sebut sujud dia tak batal. Sujud dia tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dia tidak ada niat untuk sengaja letak sujud tu dalam waktu karahah. Malah dia terbaca ayat tilawah. Bila terbaca ayat tilawah, dituntut untuk sujud. Dia pun sujud. Boleh? Jadi kita sebut tak disunatkan dia sujud. Kalau sujud tak batal. Seterusnya, kalau seseorang tu baca ayat tilawah pada waktu karahah. Contoh saya baca ayat tilawah selepas subuh. Selepas sembahyang subuh. Tak. Tapi dengan niat untuk sujud selepas daripada habisnya waktu karahah. Ketika itu kita sebut bacaan Quran saya itu dianggap sebagai makruh dan tidak disunatkan saya sujud selepas daripada waktu al-karahah. Tapi kalau saya sujud juga tidak batal sujud tersebut. Okey, macam mana pula kalau orang tu baca ayat tilawah sebelum waktu al-karahah? Tak. Ataupun dalam waktu al-karahah dan dia memang niat untuk sujud dalam waktu al-karahah. Saya baca ayat tilawah dalam waktu karahah. Ataupun sebelum waktu karahah. Dan saya berniat, memang aku baca ayat tilawah ni, memang sengaja pisah untuk aku sujud dalam waktu tilawah ni. Dan dalam waktu karahah ini. Ketika itu kita sebut bacaan Quran tu haram. Tak. Begitu juga haram kamu sujud. Kira macam ada inat. Macam nak berlawan dengan Tuhan. Kawan tu Allah tak bagi, nak buat juga. Sebab sembahyang dalam waktu karahah ni haram. Begitu juga adik-beradik sembahyang lah. Ni, sujud di tilawah ni. Bila haram tu memang kita baca memang untuk niat sujud. Yang tu haram. Dan kalau sujud juga, sujud tu batilah. Jadi kesimpulan kat bawah tu cantik sangat lah. Boleh tengok. Dibaca balik atas tu matan tu. Tusannu disunatkan. Disunatkan bagi siapa? Disunatkan bagi orang yang membaca. Tak disunatkan bagi orang yang membaca. Saya baca ayat tilawah. Lepas tu sunat saya sujud tilawah. Tak. Itu pun selagi mana bacaan Quran saya tu, bacaan ayat tilawah itu, tak, bukan tujuan ganti kepada Fatihah. Contoh saya tak erti Fatihah. Maka kita sebut berpindah kepada apa? 7 ayat Quran. Saya pun pilih 7 ayat Quran. Dalam 7 ayat Quran tu ada ayat tilawah. Tak, maka bila saya baca ayat tilawah tersebut, saya tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Boleh? Okey. Jadi sunat bagi orang yang membaca untuk sujud. Berapa kali sujud? Sekali sujud je lah. Bila nak sujud tu selepas daripada baca semua ayat. Tak. Jadi ayat tilawah tu contohlah 3 baris. Lepas baca 3 baris tu barulah kita sujud. Bukan semata-mata sebut perkataan usjudu tu terus kita sujud. Tak. Bagi habis dulu ayat tu. Disunatkan bagi saya orang yang membaca, juga bagi mustami'. Mustami' ni orang yang memang duduk nak dengar kita baca. Tak. Bila dia sunat sujud, selepas dia dengar secara sempurna tak, seluruh ayat tilawah. Sama ada orang yang membaca tu sujud ataupun tak. Yang mendengar tu tak sunat
juga dia sujud. Kalau orang yang membaca sujud, mentelah lagi lah. Disunatkan bagi orang yang mendengar itu untuk sujud. Jadi disunatkan sujud tilawah bagi siapa? Al-Qari'. Yang kedua Al-Mustami'. Yang ketiga As-Sami'. As-Sami' ni dia lebih a'am, lebih umum. Sama ada orang tu fokus. Memang berniat untuk mendengar ayat tilawah. Memang berniat untuk mendengar bacaan Quran. Kita panggil Sami' dan juga Mustami'. Ataupun orang tu lalu. Tepi-tepi pasar ke lagu mana, dengar ayat Quran. Kebetulan dengar ayat tilawah. Itu juga kita panggil As-Sami'. Bagi As-Sami' juga sunat sujud. Apa dia? Sujud tilawah. Bila nak sujud tu samalah selepas dia dengar seluruh ayat tilawah itu dibaca oleh pembaca. Okey, kemudian tempat disunatkan bagi mustami' dan juga sami' ni sujud tilawah ialah selagi mana bukan dalam ketika mana mereka tidak disebukkan untuk mendengar khutbah. Kalau mustami' dengan sami' tengah khusyuk dengan khutbah, tak, tiba-tiba dia dengar ayat tilawah dibaca oleh sahabat dia, adakah sunat dia sujud tilawah? Kita sebut tak lah. Malah haram ketika itu. Sebab kalau dia sujud tilawah ketika mana khatib sedang berkhutbah, padanya ada apa? Ada i'rad daripada al-khatib, dan itu hukumnya haram. Boleh? Apa yang saya sebut ni semua ada dalam kitab. Dia tak keluar daripada kocek saya sendirilah. Boleh tak? Tapi kena syarah juga kalau tak faham. Sujud tilawati 14 sajdatan tusannu dakhilas. Kalau khatib baca ayat tilawah sunat sujud tak? Rasanya tak disunatkan lah. Bukan tempat dia. Allahu a'lam. Tusannu dakhilas salah. Disunatkan sujud tilawah ni apa? Dalam sembahyang. Dan ketika itu rukun untuk sah sujud tilawah dalam sembahyang ada dua je lah. Yang pertama niat. Tapi jangan lafaz. Kalau lafazkan batal sembahyang. Yang kedua sujud. Boleh. Kita tengah sembahyang. Tak, kita baca ayat tilawah. Apa yang perlu kita buat? Niat untuk sujud, kemudian sujud. Lepas tu bangun balik. Nak duduk istirahat tak? Tak payahlah duduk. Kalau duduk juga, tengok keadaan. Kalau duduk tu sekadar subhanallah ataupun aqal min qadri subhanallah, maka tak ada mudarat apa-apa pada sembahyang dia. Tapi kalau dia duduk istirahat, selepas dia sujud tilawah, duduk istirahat tu lama. Tak lebih daripada qadar tama'ninah. Lebih daripada qadar tama'ninah. Dan ketika itu kita sebut kalau kawan tu dan orang yang alim yang sengaja dia tahu hukum haram, lepas tu dia ambil sengaja duduk, tak sengaja duduk lama lah, ketika itu sembahyangnya batal. Kalau dia duduk lama dalam istirahat tersebut, sedangkan dia tidak tahu hukum haram panjangkan duduk istirahat tak selepas sujud tilawah, ataupun dia tak sedar dia itu dalam sembahyang, maka kita sebut tak batal sembahyang, cuma sunat dia sujud sahwi. Mustami' ni orang yang fokus untuk mendengar. Macam awak dengar saya syarah ni, tu mustami'. Mak awak yang duduk buat kerja kat dapur tu, dia terdengar juga. Syarahan saya tu kita panggil sami' tu. Tak? Tu. Boleh? Wa yukabbirul musalli lil huwi. Okey. Bila kita nak sujud tilawah, Allahu Akbar, kita bertakbirlah untuk sujud. Angkat tangan macam biasa. Tak? Allah, lepas tu sujud. Lepas sujud tu nak angkat kepala. Untuk kembali berdiri. Juga kita bertakbir. Dan juga kita bertakbir Allahu Akbar. Tapi tak perlulah kita angkat tangan. Jadi Syekh sebut apa? Syekh sebut tusannu dakhilas salah, disunatkan satu sujud tilawah di dalam sembahyang, wa kharijaha, dan juga di luar sembahyang. Bila kita nak sujud tilawah di luar sembahyang, maka rukunnya ada 6. Dan rukun yang sama kita katakan ianya ialah rukun bagi sujud syukur yang kita akan nak bincang lepas ni lah. Yang kita akan bincang lepas ni. Apa 6 rukun tu? Yang pertama niat. Niat. Sahaja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Dan disyaratkan niat tadi makrunatan bi takbiratul ihram.
Itu yang ma'ruf, dah ma'ruf lah. Okey. Kita nak start dengan berdiri boleh, kita nak start dengan duduk pun boleh. Mana kita duduk macam tasyahud awal tu, kita pun Allahu Akbar. Sahaja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita pun sujud. Boleh. Ataupun kita berdiri. Allahu Akbar. Sahaja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita pun sujud. Boleh. As-salisu. As-salisu yang ketiga, pada yang ketiga sujud lah. Rukun yang ketiga sujud sekali je lah, jangan 2 kali. Sujud tu sama. Macam sujud sembahyang pada sudut rukunnya, sudut syaratnya, sudut sunat-sunatnya. Yang keempat, lepas kita sujud, kita duduk. Duduk. Lepas tu kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang keenam ialah tertib. Jangan sujud dulu baru niat. Okey, lepas tu disyaratkan untuk sah sujud tilawah di luar solat. Tak disyaratkan untuk sah sujud tilawah di luar solat. Syarat-syarat yang disyaratkan untuk sah sujud di dalam solat. Jadi kita nak sujud tilawah di luar solat, mesti suci, mesti tutup aurat, mesti menghadap kiblat, mesti masuk waktu. Bila masuk waktu? Bagi orang yang membaca, bila habis baca ayat tilawah tersebut. Bila kalau bagi orang yang mendengar, sama ada sami' ataupun mustami', tak. Mesti selepas mereka habis dengar dengan sempurna satu ayat tilawah tersebut. Okey, dalam syarah Syekh Mustafa tambah lagi 5 syarat. 5 syarat untuk dikatakan sunat kita sujud tilawah. Yang pertama, mestilah qiraah antakun dan qiraatu masyru'atan. Bukan masyru'atun tu. Antakun qiraatu masyru'atan. Jadi khabar takun. Hendaklah qiraah tu apa? Qiraah yang disyariatkan. Apa makna qiraah itu? Bacaan Quran itu bacaan yang disyariatkan. Sekira-kira bacaan itu tidak haram li zatiha. Kalau bacaan itu haram li zatiha, maka orang yang membaca tidak disunatkan sujud. Orang yang mendengar pun tidak disunatkan sujud tilawah. Contoh seorang yang junub. Tak. Seorang yang junub, yang muslim juga akil baligh. Boleh baca Quran tak? Haram baca Quran kalau niat Quran. Tak. Ketika itu haram tu haram li zatihi. Ataupun li zatiha li zatil qiraah. Dia baca, kita dengar. Dia tidak disunatkan sujud tilawah, kita juga tidak disunatkan sujud tilawah. Berbeza kalau orang junub tu baca Quran dan dia atlaq, dia tidak niat zikir dan juga tidak niat Quran. Tak. Ataupun dia niat zikir sahaja. Ataupun dia niat zikir sahaja. Bila dia niat zikir, maka bacaan Quran tu tidak dianggap sebagai Quran lah. Sebab dia niat zikir. Bacaan tu memang bacaan Quran. Tapi nama dia zikir. Kita tak panggil Quran dah ketika tu. Tak. Kalau dia niat baca Quran dengan niat zikir, ataupun dia atlaq ketika itu, kalau dia baca, sunat bagi kita yang dengar sujud tilawah. Sama ada kita ni sami' ataupun mustami'. Dia tak bolehlah sujud. Dia tu junub. Mana nak sahnya. Boleh? Contoh lain tu bacalah. Yang kedua, jadi kita sebut syarat pertama mesti apa? Bacaan tu masyru'ah, disyariatkan. Jadi tak boleh bacaan itu haram li zatiha, juga tak boleh makruhatan li zatiha. Bila bacaan Quran tu dianggap sebagai makruhatan li zatiha, saya baca ayat tilawah ketika mana rukuk, makruh. Saya baca ayat tilawah ketika mana saya sujud, makruh. Kan kita sebut sebelum ni. Baca ayat Quran dalam rukuk, dalam sujud, makruh. Tak? Okey, jadi saya baca ayat Quran dalam rukuk. Adakah sunat saya sujud tilawah? Tidak. Orang yang dengar bacaan saya juga tidak disunatkan sujud tilawah. Ustaz, macam mana kalau pertandingan musabaqah Quran? Perempuan tu angkat suara. Tak. Lepas tu yang dengar tu orang asing, orang ajanib. Haram tak hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Cuma haram tu adakah lidzatil qiraah? Kita sebut tak. Perempuan tu tak haid. Perempuan tu orang yang suci. Haram tu disebabkan apa? Takut fitnah. Menimbulkan fitnah. Oh, tarik tu. Laki pun bergetarlah tulang rusuk. Tak. Tu. Jadi haram pada sudut tu. Maka bila kita dengar, sunat juga bagi kita sujud tilawah. Dia baca pun dia sunat sujud tilawah.
Begitu juga kalau ada orang kafir yang junub. Sebab tu tadi kita bagi contoh, bagi bacaan yang haram li zatiha, bacaan junub yang muslim. Sebab apa kita nak keluarkan bacaan junub bagi seorang yang kafir? Dia junub, bahadah besar tapi dia kafir. Sekalipun kita tidak berharap dia itu akan masuk Islam, sekalipun kita nampak dia itu ingkar, melawan Islam, tak, bila mana dia baca ayat Quran, tak, iaitu ayat tilawah, bila kita dengar habis dia baca ayat tilawah tu, sunat kita sujud tilawah. Dia sunat tak? Dia tak payah sujud lah. Kawan tu kafir, nak sujud lagu mana? Tak sah. Itu syarat yang ditambah yang pertama. Yang kedua, mestilah bacaan tu maqsudah. Sekira-kira yang membaca tu mumayyiz. Tak, walaupun malaikat, walaupun orang yang berjunub. Tapi macam saya terang tadi lah. Junub baca, dia sendiri tak disunatkan sujud sebab dia junub. Kita yang dengar ni. Tak, maka kalau bacaan tu ghairu maqsudah, contoh orang tidur, dia bukan qasad nak baca, dia terlantunkan ikut mulut dia sebab dia mimpi. Ataupun orang pengsan, orang yang mabuk. Tak, orang yang pengsan ni kalau jenis Quran tu dah sebati dengan darah daging, kadang-kadang tengah pengsan membaca ayat Quran. Satu kemuliaan daripada Allah Ta'ala lah. Dia baca ayat tilawah. Dia sunat tak sujud? Kawan tu pengsan nak sujud lagu mana? Tahu dah. Dia memang tak sunat dah sujud. Kita ni, hak dengar ni juga tidak disunatkan sujud. Begitu juga kalau kita dengar bab Allah susah. Bab barak. Apa ni? Burung apa? Kakak tua. Baca ayat tilawah. Tak, mulai-mulai ada. Ataupun kita dengar ayat Quran daripada mizyak. Ataupun daripada televisyen, radio. Juga tidak kita sunat. Juga tidak disunatkan untuk kita sujud tilawah. Yang ketiga adalah bacaan itu daripada seorang. Ibnu Malik dia bagi tahu nak dianggap sebagai kalam, mesti bacaan itu daripada seorang. Anta qaimun tu kalam. Tak. Kalau ikut matan Jurumiyah, Ibnu Malik sebut anta qaimun kalam. Tapi kalau anta tu disebut oleh Zaid, qaimun tu disebut oleh Ahmad, maka tidak dianggap sebagai kalam. Maka mesti bacaan Quran tu, ayat tilawah tu dibaca oleh seorang. Kalau separuh dibaca oleh orang lain, separuh lagi dibaca oleh orang lain, maka tidak disunatkan orang yang membaca tu sujud tilawah, juga orang yang mendengar. Yang keempat, bukan dalam solat jenazah lah. Kalau terbaca ayat tilawah dalam solat jenazah, tidak disunatkan sujud tilawah. Sebab apa? Solat jenazah terbina ala takhfif. Yang kelima, jangan panjang waktu pemisah antara selesai baca ayat tilawah dan juga sujud. Kalau panjang, maka tidak disunatkan sujud tilawah. Panjang tu tara mana? Muat 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan maknanya kita buat fardu sahaja. Rakaat pertama, rakaat kedua kita buat fardu sahaja. 2 minit lah. Tak. Jadi lepas kita sujud, jangan diselangi oleh 2 minit. Lepas kita baca ayat tilawah, Lepas kita baca ayat tilawah, jangan diselangi oleh 2 minit. Kalau diselangi oleh 2 minit, lepas tu kita nak sujud, tak disunatkan dah. Tak dituntut dah. Boleh? Tu dia. Kemudian ditambah syarat yang ke-6 bagi makmum. Saya baca lagu ni jadi lambat sikit lah. Kalau saya nak baca laju lagi boleh. Tapi kebanyakan pendengar ni saya rasa tak ada asas yang cukup kuat lah untuk saya pecut. Kalau Syekh Mustafa dia baca 13 majlis dah sampai buat jemaah dah. Kita dah 18 majlis dah. Kalau boleh nak dengar Syekh Mustafa, boleh ke channel dia, Ruak Indonesia. Saya pun duduk ulang kaji dengar situ juga lah. Sambil-sambil tak. Tu. Boleh? Jadi, agak lambat lah sikit insyaAllah. Tak apalah, sabarlah. Saya baca sikit yang betul bertambah ilmu. Hari demi hari khatam lah kita ni. Tapi perbahasan yang luasnya, perbahasan ni je, ibadat je. Masuk muamalat. Muamalat, munakahat jinayat tu dihimpun dalam satu juzuk. Ataupun satu juzuk. Lebih sikit. Tak. Jadi sabar sikit lah. Saya kena sabar. Sahabat-sahabat pun kena sabar lah. Kalau saya seorang sabar, maknanya tak ada habis ibadat ni, kira saya seorang mensyarah kita ni. Boleh tak? Sebab tu saya sebut sebelum ni, kitab fiqh ni sama je.
Tak. Jadi perbahasan isu dia sama dalam satu-satu kitab tu. Mungkin sini tambah qaid, ni buang qaid. Jadi kalau kita dapat satu kitab yang Syekh tersebut dah khulasahkan. Sebab kitab ni bukan calang-calang. Syekh sebut apa? Syekh Mustafa sebut aku talkhiskan, aku ringkaskan daripada Bajuri, daripada poin-poin penting tu aku ambil dalam Bajuri, daripada Syarhul Manhaj, Syekh Zakaria. Tak. Jadi kalau kita baca dengan agak lama pun berbaloi lah. Tak. Tu. Boleh. Sepatutnya memanglah kena baca satu-satu. Risalah Jamiah, Safinatun Najah. Tapi kita bukan ada masa. Kita pun dah berumur dah. Tak. Kita berumur dan kita bukan pelajar. Ada yang bukan pelajar kat sini. Kita bekerja. Ataupun pelajar pun pelajar mungkin bidang lain. Amirul bidang lain. Jadi biar kita ambil satu kitab yang boleh himpun banyak benda. Dan tak perlu kita baca kitab yang lebih besar lepas ni. Mana khatam kitab ni. Kalau nak masuk tu ke minhaj pun tidak ada masalah. InsyaAllah. Itu cerita dia. Jadi ditambah syarat yang keenam pada hak seorang makmum. Tu. Apa syarat dia? Makmum tak boleh sujud tilawah. Tak. Kalau imam tak sujud. Contohlah makmum baca ayat tilawah. Gambaran macam mana budak ni hafiz Quran. Jadi dia wirid dia setiap semayang tu dia akan baca apa? Ayat Quran pusat 1 2 3 4 dan ke atas. Kebetulan waktu tu Zuhur dia terbaca ayat tilawah. Jadi bukan sengaja dia baca untuk sujud dalam solat. Kalau tak batal tak. Ni dia baca sebab memang giliran. Zuhur tu memang kena pada muka surat yang ada ayat tilawah. Okey. Sunat tak ada sujud. Kita sebut tidak disunatkan dia sujud selagi mana Tok Imam tak sujud. Jadi Tok Imam tak baca, Tok Imam tak sujud. Jadi kamu pun walaupun kamu baca, kamu tidak disunatkan sujud. Kalau sujud juga dalam keadaan tahu hukumnya haram sujud, kalau imam tak sujud, tak. Dah sengaja pula kamu sujud tu hukumnya haram, hukumnya batal sembahyang. Batal tu kalau tidak niat mufaraqah lah. Kalau kamu baca ayat tilawah, kamu nak sujud juga, kamu niat mufaraqah dengan imam, tidak ada masalah. Okay, kalau imam sujud pula, lagu mana gamak? Imam baca ayat tilawah, dia sujud. Kita tak baca ayat tilawah. Bila imam buat, kita pun kena buat. Walaupun kita tak baca ayat tilawah. Kalau imam sujud tilawah, kita tak nak buat. Sengaja tak nak buat. Tahu hukumnya tak boleh tak buat. Kena mesti buat bila imam buat ni. Tak? Ketika itu, sembahyang kita batal. Kalau kita tidak niat mufaraqah, kalau niat mufaraqah tak batal. Jadi kesimpulan dia, kalau berkait dengan imam, sujud tilawah imam buat, kita kena buat. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Kalau kita berbeza dengan tok imam, sedangkan kita tahu hukum yang tak boleh, sembahyang kita batal. Boleh? Batal tu bila kita tidak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah, selesailah. Okey. Jadi Syekh sebut apa dia dalam matan? Sujudut tilawati. Saya dengan pelajar saya tak baca macam ni. Saya takut tak khatam kitab sebut satu lagi takut budak saya nak pikul ni. Sujudut tilawah 14 sajdatan. Tusannu dakhilas salah wa kharijaha. Lepas tu fi 14 mawdi'an min al-Quran. Dalam Quran ada 14 tempat lah. Tu boleh bacalah. 2 dalam surah Al-Hajj, 2 dalam surah betul 12 lagi dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, itu boleh baca sendirilah. Walaysa minha sad. Bukanlah daripada 14 itu surah Sad. Wa kharra raki'an wa anab, kalau tak silap ayat Quran dia. Wa kharra raki'an wa anab. Kalau tak silap lah. Adakah ayat tu ayat yang ayat tilawah yang menyebabkan kalau kita baca kita sujud? Saya sebut tak. Bal sajadatuha sajadatu syukri. Malah sujud tu dia anggap sajadah syukur. Sajadah syukur, yang mana sajadah syukur ni nanti kita akan bincang lepas ni, dia tu tidak ada pun, tak wujud pun dalam sembahyang. Yang ada dalam sembahyang sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud syukur luar sembahyang langsung. Tak ada dalam sembahyang. Jadi dalam sebuah hadis dalam khabar Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sajadaha Daudu alaihi salatu wassalamu taubatan wa nasjuduha syukran. Jadi Sayyidina Daud sujud kerana taubah.
kita sujud kerana syukur. Jadi Nabi sebut kita sujud kerana syukur, bukan kerana tilawah. Maka sebab tu kalau kita baca dalam sembahyang, keluar sembahyang ke, ayat dalam surah Sad ni tidak disunatkan kita sujud tilawah. Kalau buat juga, fiqh gitu, tak boleh. Tapi kalau buat juga, lagu mana gaya. Kalau dia baca ayat surah Sad, lepas tu dia buat juga dalam sembahyang. Macam biasalah kalau amidan aliman bitahrim, baca sembahyang. Tak, sekalipun dia qasad tilawah ataupun qasad tilawah dan juga syukur. Mana ketika dia sujud tu, dia qasad sujud tilawah. Ataupun dia qasad sujud tilawah dengan sujud syukur. Batal. Kalau dia sujud, tak, selepas dia baca surah Sad, ayat dalam surah Sad tu, dia sujud atas nama sujud tilawah. Tapi sebab nasian, lupa hukum. Ataupun tak tahu hukum, maka tak batal sembahyangnya, cuma disunatkan bagi dia sunat sujud sahwi sebelum bagi salam. Ustaz, macam mana pula kalau Imam Hanafi? Imam Hanafi, di sisi mereka, kalau baca ayat Sad tadi tu, sunat sujud tilawah. Kalau dia baca, imam ni baca, imam pun sujud sebab dia mazhab Hanafi. Tak, kita sebagai mazhab Syafi'i tak boleh ikutlah. Malah kita mufaraqah ataupun kita tunggu dalam keadaan qiyam. Nanti imam tu sujud, imam bangun balik, kita pun follow dia macam biasa. Boleh? Tatimmatun. Mudah itu saya ringkaskan. Kalau kita baca 5 kali ayat tilawah, tak, maka kita sunat sujud berapa kali? 5 kali lah. Boleh? 5 kali. Boleh. Sama ada 5 kali itu kita baca dalam satu majlis ataupun 2 majlis. Sama ada 5 kali itu kita baca dalam 1 rakaat ataupun dalam 2-3 rakaat. Boleh tak? Contoh ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Semua sekali ada ayat tilawah sebagai contoh. Jadi kita baca ayat pertama, kita sujud. Lepas tu bangun balik. Baca ayat kedua, kita sujud. Lepas tu bangun balik. Gitu sampai habis. Tak. Cuma kena ingat, syarat tadi kita sebut apa? Mesti tak boleh panjang pemisah antara bacaan tilawah dengan sujud. Jadi contoh kalau saya baca 10 kali ayat tilawah, tak. Lepas tu baru saya nak sujud. Lepas saya baca 10 kali baru saya nak sujud. Maka kita sebut bacaan pertama yang kedua tu dah tak disunatkan saya sujud dah. Sebab apa? Pemisah antara bacaan pertama dan kedua dengan sujud, pemisah yang panjang. Iaitu lebih daripada kadar 2 rakaat yang ringkas. Jadi saya sujud 8 kali lah. 8 kali tu cover bacaan yang ketiga dan ke-10. Boleh? 8 kali. Boleh. Ustaz, kalau nak sujud sekali, cover 8-8 tu boleh tak? Boleh juga, tidak ada masalah. Perlu niat tak? Sujud sekali tu untuk cover 8. Nak niat boleh, nak atlak pun tidak ada masalah. Ustaz, macam mana kalau dia niat untuk, apa nama panggil? Dia sujud tu 4 kali dengan niat untuk cover 4 kali sahaja. Maka dapat 4 je lah. Tu. Mudah je. Saya nak bagi satu benda. Bukan bagi satu benda lah. Satu perkara supaya kita tak rasa panik dengan bacaan saya yang laju ni. Bila kita dengar syarahan, fokus pada bacaan guru. Tak payah nak mencari sangat dalam kitab. Tak. Lepas tu, balikkan kita ulang kaji balik. Dia akan, dia akan datang balik apa yang kita dengar daripada guru tu. Dan gitu yang saya buat ya. Sebab kalau kita nak dhabit apa semua tak sempat. Dan saya sebut dah tadi. Apa yang saya sampaikan semua daripada kitab ni. Bukan daripada kocek saya sendiri. Boleh jadi mendengar, dengar fokus. Kalau boleh dan catat lah. Tapi rasa tak dan catat. Lagipun benda tu dah ada dalam kitab. Dan gitu saya buat dengan Syekh Mustafa. Sekarang ni lah dulu depan Syekh kita betul-betul depan Syekh lah. Sekarang ni tak dan je. Aku nak duduk depan kitab fokus gitu. Jadi kita dengar sambil-sambil baring. Sambil-sambil minum teh. Sambil-sambil rehat. Sambil-sambil tengok anak main. Sambil-sambil drive. Itu je saya belajar sekarang ni. Kitab pun dah pernah khatam sekali. Sekarang ni nak apa? Nak tambah lagi. Kalau part-part yang kita mungkin lara, koyak ke tempat lain, kita ulang balik. Dah rakaman ada kat internet. Benda susah. Faham tak? Cuma mungkinlah kurang adab sikit. Tapi itulah. Daripada tak buat langsung, baik buat. Dalam keadaan macam tu. Boleh tak? Sebab nak cari masa itu fokus. Habis daripada awal sampai habis sejam setengah, tak ada lah. Biasanya saya dengar sambil-sambil. Kadang-kadang sambil jogging. Tapi kadang waktu jogging tak lepas. Terutama masalah rumit. Waktu jogging ataupun waktu
jalan petang-petang ni biasa dengar-dengar tasawuf itulah. Ilmu-ilmu yang perlu kaedah apa semua ni memang kena fokus lah, kena fokus. Itu maksud saya. Jadi benda ada dalam kitab. Jangan risau. Sebab ulama' bila dia syarah fiqh, dia syarah benda yang dah ada. Bukan dia baru nak buat. Tak ada ulama' yang dia tangkih, tarjih, tak ada. Benda yang dah ada je. Boleh kalau apa mata dengan mata tak? Okay, sujud syukri. Sujud syukri. Sajadatun tusannu kharijas salah. Tengok tu. Faqat. Satu sujud yang disunatkan di luar sembahyang. Rukun dia apa Ustaz? Kita dah sebut tadi. Rukunnya ada 6. Rukun sujud syukur sama seperti rukun sujud tilawah di luar solat. Boleh tengok balik. Sajadatun satu sujud tusannu kharijas salah, disunatkan di luar sembahyang. Maka tidak disunatkan di dalam sembahyang. Kalau buat juga tahu hukum batal sembahyang. Sebab tu saya sebut faqat. Inda hudusi ni'matin. Bila mana hudus. Hudus ni mana asal tak ada kemudian ada. Nikmat tu. Tak, maka terkeluar daripadanya apa? Terkeluar daripadanya nikmat-nikmat yang berterusan ada dengan kita. Sehat. Tiap-tiap hari sehat. Alhamdulillah. Tak. Ataupun sejahtera. Ataupun nikmat iman, nikmat Islam. Benda tu sentiasa ada dengan kita. Alhamdulillah. Maka tidak disunatkan kita sujud. Syukur. Sebab kalau kita sebut sunat sujud syukur, maka kita tak ada buat kerja lain dah. Tak ada dah nak mengajar mu'usul jalis ke apa, tak ada. Kita sujud sokmo. Sebab Islam tu sokmo ada dengan kita. Sekarang sujud. Bangun, sujud pula. Sebab ada masa Islam ni. Bangun, sujud pula. Ni masa sehat ni, sujud pula. Pakai mati lagu tu. Jadi dia akan yastaghriq al-umr. Boleh. Jadi mesti hudus nikmat. Nikmat tu asal tak ada. Kemudian dapat anak. Sujud syukur. Tak. Asalnya tak ada. Kemudian dapat berkahwin. Sujud syukur. Hari ni pun bukan senang nak kahwin. Tak. Jadi perempuan nak 30-40 ribu mampu. Laki tak. Walaupun ada lagi lah perempuan-perempuan yang tak berkira sangat bab tu. Boleh. Tu sajadatun tusannu kharijas salah faqat inda hudusi ni'matin. Boleh? Hudus tu kita dah terang tadi. Okey. Syekh Mustafa tambah laha waq'un. Ay lahatul li ni'mati litilka ni'mati waq'un. Bagi nikmat tu ada waq'un. Waq'un ni ada nilai lah. Jadi kalau kita jumpa duit RM1 tepi jalan, adakah nak sujud syukur? Tak payahlah sujud syukur. Sebab apa nikmat tu nikmat yang nikmat Allah Ta'ala ni semua besar. Cuma nikmat tu bila kita banding dengan nikmat lain, dia anggap sebagai kecil lah. Maka tidak disunatkan kita sujud syukur. Tak? Tu. Okay, sunat kita sujud syukur ni sama ada nikmat tu datang kepada kita ataupun diperolehi oleh anak kita ataupun diperolehi oleh seluruh umat Islam. Contoh Palestin. Tak? Dibebaskan daripada Zionis laknatullahi alaihim. Maka kita sunat sujud syukur. Kita pergi perang. Kita tak perang. Kita duduk di Malaysia. Tapi ada hubungan kait yang sangat rapat lah kita dengan Baitul Aqsa ni. Jadi bila dibebaskan kita di Malaysia pun sunat sujud syukur. Contoh COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat kita sujud syukur. Boleh? Jadi contoh yang Syekh Mustafa bagi, dapat anak. Ataupun dapat harta. Okey, boleh? Jadi sajadatun tusannu kharijas salah faqat. Yang pertama, disunatkan sujud syukur ni apa dia? Luar sembahyang. Rukunnya ada 6 yang telah kita bincangkan. Yang kedua, mesti hudus nikmat. Nikmat tu baru datang. Bukan nikmat yang berterusan ada dengan kita. Lepas tu nikmat tu pula mesti laha waq'un. Ada nilai yang sangat besar. Tak, sama ada nikmat tu untuk diri kita, dapatkan anak kita, dapatkan orang lain. Ataupun dapat untuk jami' ammatal jami'il muslimin. Okey, lepas tu disunatkan sujud syukur ini. Tak, bila mana nikmat tu kita dapat min haitsu la yahtasib. Daripada satu jalan yang kita tak sangka-sangka. Daripada satu jalan yang kita tidak sangka-sangka. Boleh? Maka terkeluar daripadanya nikmat yang kita dapat dengan jalan yang kita sangka. Contoh businessman. Bila dia buat step pertama, step kedua, step ketiga, untung 3,5 juta. Kita orang miskin bolehlah sebut nilai besar tu lah. Sebagai nak buat sembang.
dia apa tu? Orang panggil apa dia? Tukang kebun. Step pertama, step kedua, step ketiga untung 300,000 sebagai contoh. Jadi dia tu dah jangka dah untung akan banyak tu. Tak? Sebab orang-orang ni jenis model banyak, dia tak buat kerja sia-sia. Siap belaka dah atas kertas. Untung berapa banyak dia dah tahu dalam kepala dah. Boleh tak? Ketika itu kalau dapat betul nikmat, 3,200,000, 300,000, tidak disunatkan sujud syukur. Sebab apa? Dah dijangka. Lepas tu orang tanya, Ustaz, anak bila seseorang tu bersetubuh, dah dijangka akan dapat anak. Betul tak? Maka jawapannya tak. Kekal kita sunat sujud syukur bila kita dapat anak. Sebab apa? Sebab ramai juga yang apa? Yang bersetubuh, yang melakukan sebab lah maksud saya, tapi tak dapat anak. Boleh? Jadi kita tak jangka juga sebenarnya anak ni. Sebab tu ada orang 5-6 tahun tak dapat anak. Jadi satu perkara tak terjangka. Kalau jangka, makna setubuh, insyaAllah 9 bulan dapat anak. Bersama isteri, 9 bulan dapat anak. Sekarang ni adakah begitu? Tak. Kawan tu 5 tahun. Makna dalam 5 tahun tu usaha tu bukan main. Dah banyak kali lah makna berlakunya al-watak tu. Tapi dapat anak tak. Jadi tak dijangka. Sebab tu bila dapat anak, kita pun sunat sujud syukur. Kalau lah kita sebut ia je dijangka. Tak. Jangka dapat anak. Sebab mungkin jenis kita ni jenis baka molek. Tapi tahu mana anak tu anak yang sihat. Tahu mana anak tu selamat ciptaan dia. Nak lahir-lahir dalam keadaan hidup. Tu nikmat lain pula tu. Nikmat ada anak sebutir tu, seekor tu satu nikmat. Nikmat sihatnya anak tu nikmat yang lain. Kalau kamu tahu mana, kamu jangka daripada mana sihatnya anak. Tu tak? Benda tu pula kita tak jangka lah. Maka kita sunat sujud syukur selepas kita dapat anak. Begitu juga kalau sihat lah. Sihat maksud saya, lepas kita sakit. Bukan sihat sekarang ni. Kalau sihat sekarang ni tak puas nak sujud lah. Nak akan yastaghriqul al-umr. Jadi maksud sihat kat sini, yang disunatkan kita sujud syukur, contohlah kita kena na'udzubillah lah. Bagi contoh orang lain lah. Orang lain ni kena gout. Ataupun kena sakit buah pinggang, na'udzubillah. Oh, seksa sakit buah pinggang. Mak saudara saya ubat satu meja sebab buah pinggang. Seksa. Sampai satu peringkat akhir sekali dia baru meninggal lah tahun lepas. Tapi seksa lah, nak kata seksa tu seksa sungguh. Jadi asal sihat kemudian kena buah pinggang. Tak, kalau lah sembuh, sunat sujud syukur. Sebab apa? Sebab itu perkara yang tak dijangka. Sebab ramai yang makan ubat tak sembuh-sembuh. Dalilnya apa? Mak saudara saya sendiri tadi lah. Makan ubat tak sembuh-sembuh. Dan orang lain pun makan ubat pun tak sembuh-sembuh. Sebab tu, bila dapatnya syifa, dapatnya anak, tak, kita sunat sujud syukur. Boleh? Baca matan. Au sajdatun tusannu kharija salati faqat inda huduthi ni'matin au inda indifa'i ni'mah. Jadi sunat sujud syukur bila dapat nikmat ataupun dapat apa? Dijaga daripada niqmah. Niqmah ni bala lah. Yang mana bala tu ada waqa'un. Contohnya bangunlah runtuh, rumah runtuh, orang lain mati, kita seorang selamat. Sujud syukur. Tsunami, orang lain pakat mati habis, kita selamat. Sujud syukur. Kalau nikmat tu, kalau kita terselamat daripada bala yang sedikit sangat, yang tidak ada nilai lah kita sebut bahasa mudahnya, maka tidak disunatkan kita sujud syukur. Okey, au ru'yati mubtalan, ataupun ketika mana kita tengok orang yang diuji, kita tengok orang yang buta, kita sunat sujud syukur. Tak? Kita tengok orang gila, kita sunat sujud syukur. Kita tengok orang penuh badan yang kudis, kita sunat sujud syukur. Boleh? Sekalipun kita pun macam dia. Dia kudis, kita pun kudis supaya juga. Sunat kita sujud syukur. Sebab apa? Sebab boleh jadi kudis dia tu lebih banyak daripada kudis kita. Jadi kita bersyukur. Ataupun dia kena kudis, dia tak sabar. Taklah bagi kita sifat sabar, kita syukur. Sunat sujud syukur. Boleh tak? Ustaz, adakah mesti tengok? Tak. Walaupun kita dengar. Kita
Dengar. Maknanya kita dengar suara orang buta, sunat kita sujud syukur. Ataupun kita dengar suara orang yang duduk dalam kegelapan. Mana kita tak tengoklah muka kawan tu. Sedangkan orang yang duduk dalam kegelapan tu orang yang apa? Contoh sakit kusta ke, kita tahu dia sakit kusta. Tak. Bila kita dengar suara dia, kita sunat sujud syukur. Kita tak tengok, tapi kita tahu dia kena sakit tu. Sunat sujud syukur. Au asin. Tu. Jadi, ru'yati mubatalan au inda ru'yati asin. Ketika mana tengok orang yang buat dosa. Sunat juga kita sujud syukur. Tapi dengan qaid. Orang yang buat dosa tu mesti mutajahir. Buat dosa depan-depan orang. Walaupun dia buat dosa kecil. Walaupun dia tidak berterusan dengan dosa kecil tu. Tak. Maka kita sunat sujud syukur. Sebab Allah Ta'ala pelihara kita daripada buat perkara yang sama. Dan sunat kita zahirkan sujud tu depan dia. Supaya dia pun yang zajir apa dia. Dia pun ambil pedoman lah. Dia apa? Ambil iktibar. Kawan ni sujud syukur ni peli aku ni. Dia pun tinggal daripada benda yang tidak elok tersebut. Boleh? Itu pun kalau kita tak takut mudarat lah. Kalau kita sujud depan dia, makan penampar, makan jet dengan dia, tak padan. Tak payahlah sujud syukur depan dia. Tak. Ataupun dia buat maksiat. Tapi dia tidak buat depan-depan orang. Kita panggil aib peribadi lah. Tak. Itu sunat kita tutup. Tak payah secara ke aib orang yang peribadi ni. Kita bertamu dengan orang ni, ikut zahir sahaja. Tak payah nak korek lah. Aib peribadi orang ni. Boleh? Salatun nafli. Kita masuk salatun nafli. Salat sunat. Boleh? Jadi salat sunat ni disyariatkan untuk menutup kekurangan yang ada di dalam salat fardu. Kita tak khusyuk, kita tak tadabbur bacaan Quran. Salat sunat tu cover kekurangan tersebut. Okey. Di dunia ni kalau kita tinggal salat fardu, adakah kita boleh cover dengan salat sunat? Tak boleh. Kita tinggal zuhur, kita cover dengan 700,000 rakaat solat sunat, tak dapat cover. Nak tak nak mesti buat juga qada 4 rakaat zuhur. Boleh? Adapun di akhirat, tak. Bila seseorang tu mati sedangkan dia ada qada zuhur yang belum dia buat, maka setiap rakaat zuhur tu boleh di cover dengan 70 rakaat sunat. Maka kalau 4 rakaat zuhur, 4 darab 7 berapa? 7, 14, 21, 28. Jadi 280 rakaat solat sunat si fulan tu cover 4 rakaat zuhur yang ditinggal di dunia dahulu. Boleh? Jadi solat sunat tu selesai situ. Kemudian kita kena tahu solat sunat ni cover kekurangan solat fardu itu bagi pihak kita. Adapun pihak Nabi taklah. Sebab Nabi solat fardunya sempurna, solat sunat tu mungkin syukran lillah. Bukan sebab nak tutup kekurangan, tak. Yang tutup kekurangan tu kita. Tu. Alaihi salatu wassalam. Hari ni orang bergaduh. Tak payahlah. Baca. An-naflu lughatan. An-naflu lughatan. Tu. An-naflu lughatan. Apa makna an-naflu? Salatun nafli. An-naflu lughatan az-ziyadah. Dalam ayat Quran disebut, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafilah. Dan kami Allah, menguniarkan baginya Ishaq dan bagi siapa ni? Lahu. Tak ingat pula dah. Wahabna lahu. Siapa dia lahu ni? Ayah kepada Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub, kalau tak silap. Maka kami menguniakan baginya Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub nafilatan sebagai ziyadat al-matlub, yang dia minta banyak ni kami bagi lebih daripada apa yang dia minta. Okey, apa makna an-naflu? Sudut syarak. Sebelum kita masuk, kita sebut dulu al-mustahab, as-sunnah, at-tatawu, al-aula, al-mandub, an-naflu, itu semua tu maknanya sama. Apa maknanya? Syar'an ma talabahu wa syar'an ma talabahu syar'u talaban ghaira jazimin. Ma tu maknanya fi'lul mukallaf. Perbuatan mukallaf alladhi talabahu syar'u, yang diminta oleh syarak untuk mukallaf buat dengan talaban, dengan permintaan yang tidak putus. Solat duha, syarak minta kita buat. Tapi adakah putus? Mana 100% minta, kalau tak buat berdosa tak? Malah kalau tak buat pun tidak berdosa, cuma kita sebut kita rugilah. Boleh? Tu. Ghaira jazimin. Tu lebih-lebih tu baca sendirilah tu kita baca dalam usul fiqh nantilah.
Wa nawafilus salah, dan sunat-sunat sembahyang ni banyaklah. Kathiratun. Minha, antaranya al-Idain. Tu al-Idain, salat sunat Idul Adha, Idul Fitri. Itu sunat jemaah tu. Wal kusufan, gerhana bulan, gerhana matahari, sunat jemaah. Wal istisqa, sunat juga jemaah. Yang paling afdal apa daripada apa yang tadi disebutkan ni? Salat Idul Adha, Idul Fitri, itu ikut ranking. Gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa. Jadi apa yang disebut oleh Syekh tu memang ikut giliran dah tu. Ikut ranking dah tu. Idain, Idul Adha, paling afdal Idul Adha, Idul Fitri, kusufan, gerhana matahari, gerhana bulan, lepas tu istisqa. Kemudian awal witru, salat witir, wal rawatib, wat tarawih. Witir sunat jemaah tak? Witir sunat jemaah dalam Ramadan, dalam bulan lain sunat sembahyang seorang, rawatib sembahyang seorang lah, afdalnya. Wat tarawih sunat jemaah. Cuma Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, sembahyang seorang tu lebih aula tarawih. Wad-duha, kita kalau sembahyang seorang tak sembahyang terus, jadi sembahyang jemaah lah. Wad-duha, sembahyang seorang. At-tahiyyah, sembahyang seorang. Wa sunnatul wudu', walaupun wudu' tu wudu' yang tajdid, tak sunat, lepas tu kita sembahyang 2 rakaat untuk sunat wudu'. Wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fil dzikri. Jadi tertib kelebihan solat-solat sunat ini pada wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fil dzikri. Ranking solat-solat ini pada sudut afdaliyah. Sama sahaja ranking solat-solat ini pada sudut afdaliyah ialah seperti mana ranking pada sudut sebutan. Maknanya apa yang saya sebut dulu itulah ranking yang paling tinggi. Itulah solat yang paling afdal. Kemudian makin turun. Boleh? Tu kita masuk solat yang pertama, iaitu solat hari raya, Salatul Idain. Salatul Idain. Boleh? Kebanyakan ulama pengarang kitab mentakhirkan perbahasan mengenai solat hari raya, solat gerhana bulan, gerhana matahari, solat minta hujan ni, selepas mereka bincangkan tentang solat al-jamaah. Kenapa? Kenapa dibuat begitu? Kerana solat hari raya, solat gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan ni tak dituntut untuk jemaah. Dituntut untuk kita sembahyang jemaah. Jadi sepatutnya dibincangkan dulu apa? Syarat sah jemaah. Apa itu jemaah? Syarat-syarat bagi makmum, bagi imam. Lepas tu boleh dibincangkan solat-solat yang disunat padanya jemaah. Itu. Tu kebanyakan ulama buat gitulah. Tapi Syekh terbalik. Sebab apa? Sebab ada halang-halang cerita tentang, tak tahulah sebab apa tu. Tak tulis sini. Allah A'lam. Jadi susah sikit lah kalau kita baca bab ni. Kita nak tahu hukum hakam tentang jemaah, kita kena ke depan. Lepas tu kita pusing belakang. Maklumat tu dah ada sebelum ni, kita dah bincang. Salatul Idain. Al-Id mushtaqun min al-aud. Aud maknanya ar-rujuk. Ar-rujuk ni kembali, berulang. Sebab apa? Salatul Id dinamakan dengan Salatul Id sebab ianya berulang setiap tahun. Ataupun kerana Allah Ta'ala mengembalikan, memulangkan kepada kita sebagai hambanya dengan rasa gembira ketika mana masuknya bulan ataupun hari raya. Baca matan Salatul Idaini, Idul Fitri wa Idul Adha. Okey. Antara dua salat ni, salat Idul Fitri, Idul Adha, yang paling afdal salat Idul Adha. Kenapa dalam matan disebut Idul Fitri dulu, lepas tu baru Idul Adha? Sepatutnya terbalik. Raikan yang mana lebih afdal, Idul Adha wa Idul Fitri? Mudah je jawapan dia, sebab Idul Fitri itu datang dulu. Lepas Idul Fitri barulah kita sebut Idul Adha. Jadi kita sebut Idul Fitri barulah Idul Adha. Tidak dinafikan, pada hakikat Idul Adha itu lebih. Boleh.
Oh, dia datang dah. Oh, Ustaz Nizam tak ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia tu? Seorang lah. Ya. Yeah. Saya terpaksa stop dulu lah ni. Kita tangguh insya-Allah. Ada pelajar nak hantar barang. InsyaAllah kita baca. Nak berhabis ni sampai Salatul Kusufain apa semua ni. Tak apa, kita tangguh dulu. InsyaAllah kita baca nanti. Kita selesaikan solat sunat ni. Sampai sunatul wuduk kalau sempat kita masuk al-jamaah. Boleh? Pukul berapa jam? 10 dah. Kita start tadi pukul 9. Sejam je. Tak apalah. InsyaAllah khair. Tiba-tiba ada parents datang nak hantar barang. Tak apalah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.